وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قلت في القرآن الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا دين لمن لا خشية له ولا عقل لمن لا عصمة له ولا إيمان لمن لا وراء له ولا عبادة لمن لا علم له ولا مروءة لمن لا صدقة له ولا أمانة لمن لا سر له ولا توبة لمن لا توفيق له ولا تخاء ولا سخاء لمن لا حياة له. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saat ini dalam kehidupan kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan untuk kita mengisi kehidupan kita ini, untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari Allah uji kita dengan dikejutkan virus corona virus. Kamu COVID-19. Jadi inilah antara yang mana Allah uji sejauh manakah kita ni sebagai hamba-Nya untuk meletakkan harapan kita kepada Allah, untuk meletakkan keyakinan kita kepada Allah, untuk sejauh manakah hamba itu mempercayai kekuasaan Allah. Namun jangan jadikan sifat kita ini lari daripada landasan. Yakin kita, percaya kita segala-galanya datang daripada Allah, kan? Kita ni berandaian hingga kan takut dengan coronavirus, kita pun berusahalah mencegah sebaik mungkin. Berbagai-bagai yang kita buat, kan? Namun kita lupa sebenarnya yang datang itu daripada Allah. Maka jadikanlah sifat diri kita ini orang yang sentiasa mengharap kasih sayang Allah, mengharapkan kepada Allah. Apa yang Allah buat ini merupakan tanda supaya kita merenung akan kebesarannya. Sebelum datangnya coronavirus pun kita mati, tidak? Sebab itu dalam arti kata Allah nyatakan pada kita kullun nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang berjama semuanya akan bertemu dengan kematian. Kan? Jangan sampai kita mengisbatkan nanti kau tak jaga kebiasaan mati kerana coronavirus. Jangan. Kan? Ini melihat dari sejauh mana keimanan kita, meletakkan harap kita kepada Allah. Memang kita disuruh sebelum datangnya coronavirus itu kita disebut tentang dalam agama bab taharah, kebersihan, kan? Sebab ini dari berlaku kenapa manusia tak mengindahkan akan kebersihan, kesucian, kan? Alah janji bersih, yang penting bersih, suci tak ada ambil kira. Kita ni hari kadang-kadang alah janji bersih, tapi suci tak? Tapi suci tak? Tak suci. Jadi tak peliklah kalau Allah datangkan
Apa perkara yang berhubung kait dengan musibah ini datang daripada Allah. Pencegahan langkah kita ni, pencegahan kita ni, pencegahan kita dari segi material, nampak kena buat ni, tapi dalaman tak disentuh, kan? Kita bak luaran aja disentuh. Nak jaga apa nama, kena hand apa tu, nak salam pun sekarang ni, ini lagi nak kerja kahwin ni kan, nak salam, lepas tu nak kena basuh pakai apa, itu sanggup membuat. Tapi kenapa bak dalaman hati kita, meletak keyakinan kita dengan Allah tak buat, tak beritahu. Kenapa? Sesungguhnya semua musibah yang datang itu daripada Allah Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah. Sejauh manakah harap kita dengan Allah? Malam tadi kalau kata kita ni mengharap kepada Allah, kita jaga amal ibadah kita, syukur, alhamdulillah. Kadang kita sembahyang tasbih ni, kita selitkan doa kita baca, kita mengharap moga-moga Allah jaga amal ibadah kita, jaga kesihatan kita dan segala-galanya, kan? Kita antara perkara yang kita tak minta kepada Allah, contoh kata dalam apa yang kita minta, kan, yang kita baca istighfar Rajab tu kan, doa istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, rahmati, warhamni, mana apa? Rahmati, kasihanilah aku. Kalau Allah kasih kat kita, penyakit datang tak? Koronavirus datang tak? Kan Allah yang bagi, kan? Yang kita kena apa? Watub alayya, ya Allah terimalah taubat aku, kan? Ni yang kita tak cerita, tak beri keyakinan kepada hamba supaya yakinlah kepada Allah, kan? Kita pun minta kepada Allah apa yang kita minta banyak sebenarnya. Astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lillah. Ya Allah, ampunlah daripada apa yang kekurangan pada diri aku atas Engkau, ya Allah. Alayya lillah. Kekurangan yang ada pada diriku yang Kau berikan kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada walidain. Banyak perkara ni, kan? Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam menangani coronavirus dari segi zahirnya saja, tapi dalamnya tak buat, orang kanggung gawi, kan? Kita ni berusaha luaran, kan, buat ini, tapi buat dalaman tak kisah pun, kan? Ni pegangan orang Islam. Pegangan orang Islam kena balik kepada agama. Pasal apa? Saya melihat dari segi alim ulama' diceritakan, kenapa orang nak takut dengan coronavirus? Kenapa tak takut dengan Allah? Kan Allah yang memberi segala-galanya. Kenapa tak minta dengan Allah? Memanglah usaha manusia kena letakkan pencegahan, kan, supaya dalam erti kata itu kita minta selamat, kan? Kalau kata dari segi keselamatan kita ni, kita dah alhamdulillah, kan? Cuma nak kena berjaga-jaga, kan? Allah nak beri kerisauan pada kita ni, kan? Contoh, buat perkara baik pun kena juga. Buat perkara baik pun kena juga, kan? Allah takdirkan, kan? Contoh baru-baru ni 28, 29, 30, 1 bulan perkumpulan tabligh seluruh dunia dekat Seri Petaling. Allah nak tunjuk sebab, kan? Jadi tak? Ada juga. Kenapa? Itu perkara baik, tapi Allah nak tunjuk. Kita kena letakkan bahawa sesungguhnya harapan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Tak? Kita syukur kepada Allah, kan? Memang tak nafikan. Kita dengar hospital Muar pun satu kes, kan? Jadi ini Allah nak tunjuk, kan, pada kita. Jadi kelas sifat kita ni meletak harap kepada Allah, kan? Di samping kita berusaha atas dunia ni ialah
orang ni suruh macam ni kan. Hingga kan ini hari kita nak sembahyang Jumaat pun tak payah sembahyang lagi dah. Sembahyang kat rumah kena tangguh kerana berlakon perkara ni. Kerana takutnya manusia. Kan? Nasib baik Johor ni tak suruh tak sembahyang tasbih, kena sembahyang lagi. Cuma pendekkan aja dia punya tag-tagnya tu. Kena negeri Perlis dah tak ada sembahyang Jumaat. Nasib baik Johor tak kena sembahyang juga, kan? Bayang urusan kita dengan Allah kena buat walau apa sekalipun. Kadang pelik juga bak sembahyang di tengah jemputan tak pergi jumpa Allah. Jemputan tak di jemputan tak berkumpulan ramai-ramai. Hubungan kita dengan Allah apa nak dekat, silakan. Sebab itu nak melihat sejauh manakah kepercayaan kita meletakkan yakin kita dengan Allah. Itu je. Kan? Soal kata mati, apa kita tak mati? Kita tak tahu bila kita mati. Bukan sebab dengan coronavirus saja, bahkan berbagai-bagai mati kehidupan. Cuma kita mengharap mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu je. Bukan kerana takut benda ni. Takut benda ni tak, kita kena letakkan yakin kita kepada Allah. Ya Allah, seandainya sebab itu kita kena minta pagi-pagi ni, minta bagi ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kan? Tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu taala. Dan mudah-mudahanlah dengan asbab kita sembahyang macam ni. Kalau kau ikutkan perkara macam ni, kita ramai-ramai dah tak boleh ni. Kan? Nanti coronavirus ni. Sebab tu ke? Tak. Kita buat kerana mengharap keredaan Allah. Kan? Sebab itu dari segi kita ni kena letakkan nawai itu. Kan hadis beritahu pada kita hadis pertama tu kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah melihat suatu perkara dengan bermula dengan niat. Fa in kanat ijratuhu ila Allah wa rasul wa ijratuhu ila Allah wa rasul. Seandainya niat kamu hijrah itu kerana Allah dan Rasul, maka Allah gandingkan niat kita itu kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau kau niat ni kerana coronavirus, yo tiwai. Kan? Jangan gitu. Jadi kita ni syukur kepada Allah, kan? Kerana Nabi Rasulullah SAW menyebutkan pada kita, la di liman la khasyatalah. Dan Nabi pun berkata, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada takutnya. Takut siapa? Takut Allah. Jangan takut kerana coronavirus. Ya salah. Kan? Baru ni saya dengar Syekh Ahmad Al-Sagab ceritakan, para habib, para pengikutku, jangan kerana benda perkara yang Allah turunkan ini menjadi kamu takut. Jangan. Letakkanlah takut kamu khasyatillah, takut kepada Allah. Kan? Kerana apa yang datang daripada itu sebagai satu peringatan supaya kita beringat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebutkan pada kita tadi, la di liman la khasyatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada takutnya. Maksudnya apa? Kau kalau bila sebut perkara-perkara dunia ni macam ni, kau takut, tapi dengan Allah kau tak takut. Dengar azan kau pun tak kisah. Tak takut ke dengan Allah? Allah panggil Rasul datang sembahyang, tak takut. Sakit takut mati, takut pula. Tapi dengar azan sudah datang sembahyang, patut kena takut. Ya Allah, kau panggil aku tak dapat mampu buat, ya Allah. Itu kena takut itu. Sebab itulah bila melihat keadaan sedemikian, Allah nak melihat sejauh manakah hamba itu meletak harap kepadanya. Kan? Sebab itu sebutkan tadi, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada takutnya. Kita kena takut. Kita dengan Allah tak terima amal ibadah kita, takut. Kan? Itu sebab itu kita kena memikirkan, kan? Bukan hanya kerana dunia semata-mata. Sebab itu akhir zaman ni kita diuji berbagai makan, kan? Sehingga kan manusia tidak memandang kepada kewujudan Allah, manusia tidak memandang kepada kepercayaan Allah.
manusia tidak memandang kepada keyakinan adanya Allah, yakin pada benda, sehingga kan tutup mulut ni sampai habis nak beli. Aku semalam pergi mana? Pergi Farmasi Segamat. Aku balik Segamat semalam, pergi Farmasi. Mak aku nak beli emas. Dah tak ada, encik. Allahu Akbar. Kerana manusia percaya sangat dengan benda tu kan. Itu langkah pencegahan aja. Kalau kita pergi tempat keramaian dan sebagainya pakai itu kan, itulah. Letaklah yakin kita kepada Allah, takut kepada Allah. Bahkan Nabi menyebut pada kita, wala aqla liman la ismatalah, dan tidak ada akal bagi orang yang tidak ada peliharanya. Maksud apa? Tidak ada akal orang yang tak ada pelihara akalnya, kan? Dia dah diberitahu kan, bab taharah, kebersihan ni bukan daripada sekarang yang diberitahu, daripada kita lahir. Daripada kita lahir, daripada kita hidup dah dibersihkan. Contoh, kita lahir je, zahirnya keluar dari perut ibu nguek aja, kena mandikan, kena bersihkan kan. Itu dari zahir. Daripada batinnya, dia apa? Azankan, iqamahkan. Tu zahir tu, hakikatnya. Batinnya supaya setan jangan masuk dulu, azankan dulu. Itu nampak Islam ajar dah mula-mula, bukan masa sekarang ni kan. Sebab itu Islam itu amat halus kehidupannya kan. Kalau kita lahir makna dari segi pemeliharaan kita ni bukan zahir aja, akal pun nak kena pelihara. Kalau akal kau tak nak zikir, tak nak baca Quran, kotorlah akal jadinya, berat, payah nak zikir dan sebagainya kan. Jadi tak peliklah kan kita ni. Dan Nabi SAW menyebutkan wala imana liman la wara'alah, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak ada waraknya. Wala imana liman, bagi orang la wara'alah, dan orang yang tidak ada waraknya. Maknanya kita ni sifat orang yang ibadah, ambil tunjukkanlah sifat orang yang ibadah, benar-benar ibadah. Kalau sifat kita orang yang soleh ataupun soleh, tunjukkanlah sifat kita orang benar-benar orang yang soleh ataupun soleha. Jangan cakap, aku sembahyang bukan semestinya tak pakai tudung ni tak baik. Kan kadang dah terbalik cakap tu. Betul ke apa yang Nabi tu? Wala ibadatan liman la imana liman wara'ala. Tak sempurna apa yang Nabi sebutkan ni. Kalau kata aku sembahyang, aku ngaji, aku zikir, tak mestinya orang pakai tudung tu dibaik. Hukum gitu pula. Tak semestinya orang pakai tak tudung dia tak baik. Itu antara dia dengan Allah. Yang kau tak buat itu kau tetap berdosa. Itu je. Kan? Bukan kata dia baik. Aku tak kata dia baik, dia memang baik. Tapi kalau dah pelaksanaan perbuatannya, etikotnya tak betul, betul ke? Dia tak betul lah. Mana boleh benda baik, yang baik nak dicampur dengan yang tak baik, dicampur aduk, tak boleh. Haram dengan sah boleh? Tak boleh kan. Sebab itu hukum 5 tu berbeza kan pandangannya. Dan wala ibadata liman la ilmalah, dan tidak ada ibadat bagi orang yang tidak ada ilmunya. Wala ibadata liman la ilmalah, tidak ada ibadah bagi orang yang tidak ada ilmunya. Engkau ibadah, engkau rajin, tapi ilmunya tak ada. Ilmu, contoh ilmu sembahyang, ibadah kita sembahyang, ilmu sembahyang tak ada. Sembahyang nak cepat aja, yang penting sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Itu. Ni mana sembahyang tak ada ilmu. Kan?
Sampai tua pun dah 50, 60, 70 tahun. Sembahyang ibadah, sembahyang apa, taubat pun dah tak ada. Suruh sembahyang taubat, suruh sembahyang tasbih, pun tak nak ikut juga. Rugi. Kan? Nak buat apa lagi? Dah apa nama, bulan Rejab ni, bulan Syahrullah kan, bulan yang mana Nabi sebutkan pada kita apa itu, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanibu ma'asi fahuwa fi syahril haram fahuwa rajabin. Mohonlah ampun kepada Allah, wastaghfiru min dzunubikum, mohonlah ampun daripada segala dosanya, wastanibu ma'asi, jauhkan daripada berlaku derhaka atau maksiat di bulan yang haram, terutama bulan Rejab ni. Kan? Jadi antara perkara yang Nabi buat, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anibu ila rabbikum, maknanya bertaubatlah kamu kepada Allah. Habis tak belajar taubat sampai tua sekono guyu sakarep berdewi. Dah tua pun gitulah keadaan dia. Tak sembahyang tasbih, tak sembahyang taubat, tak sembahyang hajat, tak sembahyang ni, tak sembahyang tahajud. Patut tu tadi ilmu. Nabi sebut tidak ada ilmu dan tidak ada ibadah orang yang tidak ada ilmunya. Ya, kalau tak ada ilmu tak kisah, dia sembahyang aja. Dia kalau tak ada, patut nak ada ilmu, ya belajarlah. Duduk majlis ilmu sekarang ni, kalau tak dapat semua, dapat sikit pun alhamdulillah. Lepas esok Allah tanya, kan, walaupun ya Allah aku tak dapat buat semua ya Allah, tapi tak nak belajar sekarang berdiri wailah, kan. Dan Nabi juga menyebutkan pada kita, wala muru'ata liman la sadaqatalah, dan tidak ada peri kemanusiaan bagi orang yang tidak ada sedekahnya. Hidup kita ni dah diberi mewah, dah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala banyak, kan? Tapi jadi wang kedekut, tangkai jering, apa lagi, tangkai pokok asam, aku pun tak tahu dah sebut, asam Jawa ke apa ke tak tahulah, kan? Sifat je orang yang tidak ada sedekah bagi orang itu, mana dia sifatnya orang yang tidak ada peri kemanusiaan. Ini bukan aku sebut ni, wala muru'ata liman la sadaqatalah, tidak ada peri kemanusiaan bagi orang yang tidak ada sedekahnya. Kalau kita jadi orang tak ada sedekah, Allahu Akbar, disifatkan oleh Nabi tidak ada peri kemanusiaan. Engkau tak ada ihsan dengan orang, kau tak ada belas ihsan dengan kawannya, tak ada ihsan dengan ahli keluarganya dan sebagainya. Jadi ini bila sebut sedekah, aku tahu inai tabung banyak, inai tabung maktor lain, tabung Ustaz Jumat lain, tabung untuk apa mulai, kan? Tabung anak yatim ada, kan? Jadi kalau kita ni tak ambil bahagian, sifat kita Nabi sebutkan orang yang tidak ada peri kemanusiaan. Kena yakin kan dalam surah apa tu, Baqarah yang ayat berapa tu, kalau kita sedekah satu keluar 7 tangkai, daripada 7 tangkai keluar 700 keluar daripada 7,000. Tak yakin gitu. Senang ke nak yakin tu? Bukan senang. Nak yakin nak dapat akhirat, sini dulu. Dekat sini dulu. Kalau kau tak dekat sini, dekat akhirat tak dapat apa pun. Jadi apa? Tak dapat apa-apa. Iya mak tu. Ni. Dalam suratul Baqarah ayat 266, Allah kata apa? Dia sedekah, dia apa? Infak, tapi dalam waktu yang sama dia buat apa? Aku banyak, aku kira-kira sedekah dah banyak ni kasih anak yatim. Dia buat apa tu namanya? Menyebut-nyebut, riak. Habis. Allah kata apa? Ayat 2, ayat duhadukum ain takunu lahu jannatun min nakhilin wa aghnab. Allah, aku baca artilah. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma ataupun anggur yang mengalir di bawahnya sungai di sana? Mana kita ni buat infak, buat sedekah, buat kebaikan, buat kebajikan, kan? Tapi sifat kita ni, Allahu Akbar, jangan sampai jadi orang yang
Disipakan Allah nyatakan kepada. Kemudian tiba masanya tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Diumpamakan macam itulah. Allah suruh kata apa? Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Apa Allah kata hal yang demikian? Dalam tafsir ini menyatakan bahawa sesungguhnya ini perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya kerana riak. Orang yang menafkahkan hartanya kerana membanggakan pemberiannya kepada orang lain. Orang yang menafkahkan hartanya kepada orang menyakiti hati orang yang menerima. Allahu Akbar. Kita ni jangan sampai, kan? Jangan sampai terlintas di hati kita ni apa yang kita bagi kat orang semua ni, kan? Jangan, kalau boleh jangan bercerita. Jangan cakap. Jangan sakitkan hati orang yang kita beri. Kita tak. Aku pandai ni kan. Kalau aku dulu tak kasih, kau tak pandai lah. Kita cakap siapa biasanya? Anak kita lah. Anak kita. Kau, kalau aku tahu dulu kau kecil macam ni, besar kau jadi macam ni, kecil-kecil aku dah picin kau. Dah belajar pandai sama Siti, sama maknya kurang ajar. Maknya dilok-lok no ni maknya. Allah. Apalah mak ni? Asyik cakap aja. Bising aja. Baru balik sekali-sekali mak cakap tak sudah. Balik dia mesti balik mak jangan ni dengan kau gini-gini. Berlaku tak benda ni? Allahu Akbar. Jangan. Kita pun marah kita. Kau dulu tu kalau aku tak bagi kau tak pandai lah macam ni. Habis. Jadi dulu tak betul lah tu. Kita sepatutnya kalau nak kata astagfirullah, mak ni tak pandai. Tapi kau janganlah macam tu. Mak ni sebab aja Allah yang bagi pandai kat engkau. Kena jaga gitu. Kita punya pasal marahnya tadi. Engkau lah kalau tak buka bagi dia tu kau tak sampai lah mesti. Kau main ke? Allahu Akbar, kan? Kadang-kadang benda tu tak jauh tau. Bukan orang lain. Dalam keluarga kita sendiri, kan? Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang kalau flashback balik apa yang Nabi cakap ni, Allah yang nakdekan, fikir balik. Kita ni asbab aja. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Asbab aja, kan? Kita dapat duit pun Allah bagi. Kita dapat sihat pun Allah bagi. Anak kita pandai pun Allah bagi. Sebab kita ke? Saya nak tanya. Ramai-ramai anak ibu-ibu yang pandai ni kan jadi pandai, jadi cerdik. Ibu kan jadikan pandai. Saya tanya, ibu kan jadikan pandai. Asbab saja kita ni. Kan? Allah nak tengok sejauh mana keupayaan kau, keupayaan hamba aku meraih tak kasih sayang aku. Lepas tu kita pergi balik. Walaupun kita ni Allah beri sama-sama, anak kita diberi, kita pun diberi oleh Allah. Kita ni yang menjadi asbab. Syukur tak atas nikmat Allah. Itu kita tak kau kalau dulu aku tak Allahu Akbar. Baik, itulah Allah beritahu pada kita tadi, jangan sampai kita ni Allah memberi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya kerana riak, kerana menyebut kerana menyakiti orang yang kita beri. Jangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala amana liman la sirralah. Maksudnya apa? Tidak ada keamanan bagi orang yang tidak ada rahsia. Patut rahsia kena tutup. Jangan dibongkarkan, jangan beritahu. Kita tak malah jadi cerita. Penyebab sedap cerita, penyebab sedap cerita. Cerita rahsia ni kalau tak cerita tak sedap. Mesti nak kena cerita baru sedap. Sedap bercakap. Dia kan gini kan. Patut rahsia. Rahsia aib tu kena tutup. Dia tak malah menyedapkan cakap. Betul tak? Benda yang tak sedap ni tak patutnya dicerita. Jadi penyedap dalam cakap. Betul tak? Ya ke? Memang dia memang macam tu. Balak. Janganlah sampai macam tu. Nabi pesan pada kita wala amana liman la syirlah. Maksud tidak ada keamanan bagi orang yang tidak ada rahsianya. Mana kita ni kalau ada apa rahsia sekalipun yang aib ni jangan kita ceritakan. Terutama kita sendiri. Kita jaga ahli keluarga kita. Contohlah, kita mati,
kita mati kan, siapa mandikan? Siapa mandikan? Orang yang mandikan. Patut yang sebaik-baiknya anak kita kan. Kalau anak perempuan kita yang mandikan. Kalau anak kita ada aib, anak kita nak cerita tak kat orang lain? Takkan cerita. Tapi orang lain memang dia bertahan setahun, 2 tahun. Lepas 3 tahun keluar cerita. Kau nak tahu si Jumat mati 3 tahun yang lepas, dia ni aku tak boleh tahu lah bau busuk dia. Astagfirullahaladzim. Nampak? Kalau orang lain, betul tak? Gitu. Ini hari kita memang tak cerita. Orang yang mandikan, orang lain yang mandikan tak cerita. Tapi lama kelamaan terpacul juga kat terkeluar daripada mulut. Kalau anak kita, anak perempuan kita yang mandikan, kan? Habis kalau mak meninggal, anak lelaki boleh mandikan tak? Boleh. Mandi bukannya telanjang kan? Mandikan daripada atas ni ditutup sampai kemaluan, ditutup dengan kain. Kita mandikan le. Ini tak. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan lah kan, kita kena pesan ke anak kita, nak, esok andainya mak mati, mak tak nak orang lain, kau sendiri yang mandikan mak. Cakap macam tu. Wah, nak terkejut. Allah, mak, macam mana aku ni? Kena cakap. Jangan kata tukang mandi mayat pejabat agama yang datang. Jangan. Anak sendiri. Lepas aku pesan anak aku, anak dara tu, anak aku. Aku pesan, esok kalau mak meninggal, engkau lah benam ni pengurus, tahu. Jadi itulah antara perkara disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga menyebutkan ada 2 lagi, sikit lagi. Wala taubatan lima la taufiqalah. Tidak ada taubat bagi orang yang tidak ada taufik baginya. Orang ni taubat dia ada hidayah, petunjuk. Kalau engkau tak mohon hidayah, tak mohon taubat kepada tak mohon hidayah kepada Allah, jadi kamu sifat orang yang tak nak melakukan amal ibadah, nak taubat kepada. Kau tak dapat petunjuk, kau tak ada ilmu dan sebagainya, nak taubat, sorak karpet TV wailah, kan? Takkan mampu melakukannya. Dan akhir sekali, wala syakha'a liman la hayatalah. Dan tidak ada kemurahan hati bagi orang yang tidak ada malunya. Tidak ada kemurahan hati. Wala syakha'a liman la hayalah. Hayalah ni hayaun, malu. Tidak ada kemurahan hati bagi orang yang tidak ada malunya, kan? Jadi sifat diri kita ni, antara yang Allah bekalkan pada kita ni sifat malu, kan? Malu dari segi apa? Banyak perkara lah. Itu nak belajar malu ni, kena belajar apa? Belajarlah kitab penawar bagi hati. Aku tak boleh cerita pasal kitab penawar bagi hati kan banyak tu. Nak cerita bukan cukup 1 jam, sampai mati pun tak habis, kan? Saya rasa ibu ada belajar kitab yang disebut penawar bagi hati. Bacalah tu. Allah nak didik kita ni, kan? Nak didik kita ni. Kadang kita sembahyang tak malu juga jadi orang. Sembahyang macam ni elok. Tu apa, jemur kain kat luar, gini. Tak pakai tudung. Pakai apa ni? Tutup kepala je, towel. Ni, gini tengok. Padahal Allah pasal malu tadi kata, ya Allah, kan? Pasal kita ni sifat ni tak ada, kan? Kalau kita malu tu, kita tu sempurna, kan? Barulah kita keluar gitu, baru sebut betul lah tu. Jadi mudah-mudahan lah, kan, nak belajar hal ini. Kalau kita fikirkan, kalau kita melihat situasi kehidupan kita, Allah, banyak perkara yang belum sempurna dalam hidup kita ni, kan? Maka mudah-mudahan dengan sebab yang sedikit ini kita mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Allah perbetulkan kehidupan kita ni. Bukan kita, Allah betulkan, Allah aturkan hidup kita, insyaAllah. Jadi sekadar dulu yang termampu perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan hajat-hajat saudara kita yang lain, insyaAllah. Dan terima kasihlah kepada mereka-mereka yang menyumbang kepada yang keperluan-keperluan untuk madrasah lah. Saya akan terima kasih. Dan maknanya dari segi kewangan ni mudah saja. Tapi kalau ada perkara-perkara yang lain, contoh kata merupakan barang-barang kering tu, tak masalah. Yang lepas semalam, 2 hari lepas saya hantar dekat madrasah Al-Nur Hakim, kan? Jadi mana-mana saya pergi ni, saya beritahulah terpulang pada ibu-ibu
Anda kalau kewangan pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tentang barang kering pun tak masalah. InsyaAllah kirimkan pada saya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-innal insana la yuflihul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa sadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa atamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika marhamin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wal muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fantafat minul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qantu ya waj'a sururi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.